Hi guys, welcome back to my channel. So hari ini kita akan sambung kita punya pelajaran dalam forex, iaitu kita akan kenal chart, iaitu carta atau graf dalam kita punya forex. Okay, yang pertama, chart atau graf ni berfungsi sebagai kompas kepada trader, tak kira saham, forex, CPO dan lain-lain. Jadi melalui graf ni kita akan buat analisis pada chart. Kita akan dapat gambaran yang lebih jelas mengenai arah pasaran. Dalam topik yang penting ni, kita akan belajar mengenai line chart, bar chart dan candlestick chart. Jadi line chart menunjukkan harga close sahaja untuk sesuatu time frame. Yang kedua, bar chart menunjukkan harga open, high, low dan close. So, kita boleh kenal dengan singkatan OHLC. Jadi harga open ditunjukkan ialah oleh senggat kiri, manakala harga close ditunjukkan oleh senggat kanan. Titik tertinggi dan terendah pula boleh dirujuk pada hujung garisan. Jadi kenapa kita tak gunakan kedua-dua chart ini sebagai rujukan? Okey, yang pertama sebab kekurangan data, kerana line chart hanya menunjukkan harga close sahaja. Yang kedua, sukar dilihat sekali imbas sama ada bar itu bullish, bearish atau neutral jika kita zoom out apabila ingin melihat gambaran lebih luas. Ini kerana sebab garisan bar chart akan menjadi sangat halus apabila kita zoom out. Yang ketiga, sukar ditafsir dan dilihat jika dipecahkan kepada time frame yang lebih kecil. Okey, jadi candlestick chart ni telah diperkenalkan oleh trader Jepun sejak kurun ke-18 untuk melihat turun naik harga beras. Dulu, candlestick hanya digunakan di Jepun, tapi sejak ilmu ini disebarkan oleh Steve Nissen di dalam bukunya Beyond Candlestick, barulah candlestick digunakan secara meluas di seluruh dunia. Candlestick sama sahaja dengan bar chart, cuma ianya lebih mudah ditafsir sekali imbas kerana ruang antara open dan close diisikan dengan warna. Jadi ini akan menjadikan analisis kita lagi mudah, cepat dan tepat. Jadi cuba kita bandingkan chart sama di bawah. Open iaitu O, harga permukaan untuk sesuatu time frame. High atau H, harga tertinggi yang dicapai dalam sesuatu time frame. Low iaitu harga terendah yang dicapai dalam suatu time frame. Close, harga penutup untuk sesuatu time frame. Body ialah jarak di antara open dan close yang diisikan dengan warna. Dan shadow, jarak di antara open, close ke high, low. Seterusnya, kita akan kenal iaitu perbezaan antara bull dan bear. Jadi terdapat dua perbezaan ketara di antara bull dan bear candlestick, iaitu kalau bull candlestick dia punya open di bawah, close di atas. Tetapi bear candlestick dia punya open di atas, close di bawah. Jadi biasanya bull candlestick ni kita warnakan yang putih, manakala warnakan putih, biru atau hijau. Manakala bearish candlestick kita warna hitam atau merah. Dan ni kita boleh ubahlah mengikut masing-masing punya cita rasa. Jadi penjuru atas kiri menunjukkan maklumat pair dan time frame berserta OHLC candlestick yang paling kanan, kotak merah. Pair yang sedang dianalisis ialah Euro dan Great Britain. Setiap candlestick di atas mengandungi informasi untuk 4 jam. Jadi kita akan point ke arah close untuk mendapatkan maklumat OHLC. Merujuk kepada candlestick di atas anak panah, harga open ialah 0.87550. Dan setelah 4 jam berlalu, harga close ialah 0.86830. Jadi dalam masa 4 jam tersebut,
high dan low yang dicapai ialah 0.8770 dan 0.8671. Candlestick ini bermula pada pukul 4 bertarikh 21/5/2010 dan volume yang didagangkan ialah 5,581. Jadi kita boleh juga membaca OHLC di bahagian bawah chart anda. Kita tak perlu point ke arah close, hanya pastikan pointer mouse kita selari dengan candlestick yang ingin dikaji. Info OHLC yang sama akan terpapar di bawah chart. Time frame atau TF ialah penunjuk harga OHLC dalam satu julat masa. Julat masa yang dimaksudkan boleh jadi 1 minit, 5 minit, 1 jam, 4 jam, 1 hari dan seterusnya. Untuk pemahaman yang lagi jelas, kita boleh rujuk candlestick H4 di bawah. Jadi candlestick time frame H4 pukul 12 pada 20 Mei 2010 di atas bawah anak panah biru boleh diterjemahkan sebagai harga buka. Dalam masa 4 jam, harga naik setinggi 1.07190. Harga terendah yang dicapai pula ialah 1.06080. Sesudah 4 jam, akhirnya harga ditutup pada paras 1.06560 pukul 4. Begitulah cara membaca candlestick. Tak kira apa pun time frame yang ditunjuk, mengikut contoh di atas, candlestick baru akan terbentuk setiap 4 jam. Jika kita merujuk kepada time frame yang besar, kita tidak akan melihat secara terperinci pergerakan price. Contohnya, candlestick tadi menunjukkan harga tertinggi pada harga 1.07190 di antara jam 12 hingga 4. Secara tepatnya, jadi kita tengok berapa jam yang diambil untuk price mencecah paras tertinggi tersebut. Untuk jawab soalan ni, kita perlu kaji time frame yang lebih kecil. Mari kita lihat candlestick jam 1 di sebelah. Jadi candlestick H4 sebelum ni boleh dipecahkan kepada 4 unit candlestick H1. 4 jam bahagi 1. Jadi 4 candlestick. Jadi 4 candlestick H1 bersamaan 1 candlestick H4. Price mencecah high iaitu 1.07190 di antara jam 2 hingga 3. Itu untuk jam. Bagaimana pula jika kita ingin tahu lebih terperinci iaitu pada minit ke berapa? Kita boleh zoom in pula kepada chart time frame M1. Jadi untuk time frame 60 minit candlestick H1 kita boleh pecahkan kepada 60 unit candlestick M1. Jadi 1 unit candlestick H1 bersamaan 60 unit candlestick M1. Jadi daripada candlestick M1 di atas, price mencecah 1.07190 pada pukul 2.25. Jadi kita perlu memahamilah bagaimana time frame yang besar boleh dipecahkan kepada time frame yang lebih kecil. Kemahiran membaca time frame merupakan salah satu asas penting yang perlu dikuasai untuk menjadi trader yang berjaya. Time frame yang terbaik adalah time frame yang berjangka panjang seperti 4 jam, 1 hari dan 1 minggu. Ini kerana time frame ini mengandungi lebih banyak maklumat, dapat menggambarkan keadaan semasa dengan lebih tepat serta mudah menunjukkan kita arah tuju market. Tapi yang kecil seperti 1 minit, 5 minit dan 15 minit tidak boleh diharap kerana akan memberikan anda banyak false signal. Jadi kita kena lihat chart yang pada skala besar lah. Big picture baru anda boleh lihat feel market tersebut untuk melihat trend. Hi guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ni kita akan belajar
trend pasaran dan juga teknik untuk analisis yang pertama, iaitu support and resistance. Jadi untuk trend pasaran ni, kita ada beberapa jenis trend, iaitu yang pertama uptrend, iaitu kita cari peluang untuk buy sahaja. Uptrend atau UT adalah siri kenaikan harga yang mencipta high dan low yang lebih tinggi daripada sebelumnya. High yang lebih tinggi di label sebagai HH, iaitu higher high, manakala low yang lebih tinggi di label sebagai higher low, HL. Yang kedua ialah downtrend, iaitu kita hanya mencari peluang untuk sell sahaja. Definisi bagi downtrend atau DT pula ialah terbalik daripada uptrend, iaitu siri penurunan harga yang mencipta high dan low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ia dilabel dengan lower high dan lower low. Yang ketiga, iaitu yang last sekali, ialah sideways trend, iaitu kita tunggu retracement selepas breakout. Sideways trend ni terjadi apabila price bergerak turun dan naik dalam colat yang kecil, iaitu kurang daripada 30 pip. Kita tidak perlu enter position ketika sideways trend ni kerana tidak banyak profit yang boleh diperoleh dalam pergerakan sebegini. Apabila price berada dalam sideways trend ni, ia akan menandakan breakout akan berlaku, iaitu pergerakan drastik yang keluar daripada zon sideways sebelumnya. Lebih lama price dalam sideways trend ni, maka lebih besarlah breakout yang bakal berlaku. Okay, so kita akan belajar teknik konsep yang pertama, iaitu support and resistance. Support and resistance SNR ni adalah teknik yang klasik yang mudah tapi sangat-sangat berkuasa. Kita tanpa menggunakan bantuan petunjuk yang lain pun, SNR saja sudah memadai untuk memberikan profit kat kita yang lagi lumayan. Jadi ini adalah gambar rajah contoh untuk support and resistance. Support ni kita boleh diibaratkan seperti lantai, manakala resistance pula kita boleh andaikan seperti ceiling. Jadi ketika uptrend, price akan mendaki sehingga ke puncak. Setelah sampai puncak, price akan turun untuk seketika. Setelah peringkat ini dinamakan retracement, iaitu price akan turun sekejap sebelum menyambung pendakiannya. Jadi puncak tertinggi yang dicapai sebelum retracement itulah kita namakan resistance atau ceiling. Manakala titik di mana price mula membuat U-turn untuk menyambung pendakiannya pula kita panggil support. Jadi jika kita perhatikan betul-betul, titik SNR ini kita boleh labelkan sebagai HH, HN, LH dan LL. Yang mana kita dah belajar sebelum ni dalam trend pasaran. Jadi apabila price menyambung pendakiannya dan melepasi titik resistance sebelum ni, breakout, resistance tadi akan terhapus dan bertukar menjadi support. Fenomena ni kita boleh namakan sebagai resistance become support ataupun RBS. Jadi untuk pemahaman yang lagi mudah, kita akan rujuk gambar ni. Untuk konteks downtrend pun sama sahaja. Apabila dalam uptrend, price akan menuju ke arah resistance, manakala downtrend pula price akan menuju ke arah support. Apabila support telah berjaya dipecahkan, maka support tersebut akan menjadi resistance pula dan HBR support become resistance. Jadi kita kena ingat price akan sentiasa mencari garisan SNR ini. Apabila SNR telah dibocori, kemungkinan besar price akan terus naik atau turun mencari SNR level yang seterusnya. Selepas price membocori SNR,
dan naik turun dengan drastik, ia akan kembali semula ke garisan RBS, iaitu resistance become support untuk uptrend atau support become resistance untuk downtrend. Selain itu kita kena ingat SNR ini adalah zone, bukan nombor genap. Jadi biasanya SNR terjadi di tempat yang dipanggil big round number seperti 1.34, 0.91 dan 90.00. Ini kerana big trader atau investor melihat kepada harga-harga di kawasan ini untuk entry position. Jadi kita pun kena ikut apa yang mereka buat. Kita kena pasti pergerakan naik atau turun market dan perhatikan di mana price membuat U-turn. Lepas tu kita labelkan S untuk support atau R untuk resistance. Kita lukis garisan melintang iaitu horizontal line di kawasan puncak atau lantai di mana price mula membuat U-turn. Jadi kita jika perhatikan pergerakan price di sekitar garisan yang telah dilukis, jika garisan ini menjadi RBS atau SBR, kita boleh bersiap sedia untuk entry position ataupun kita siap sedia untuk kita set pending order. Jika kita lihat hasil menggunakan SNR, kita akan dapat buy atau sell dengan menggunakan stop loss yang sangat sedikit, tetapi memberikan potensi profit yang sangat besar. Contoh kedua, lihat pada zone support. Price menembusi zone support tersebut iaitu breakout, lalu menjadi SBR. Selepas breakout, price naik semula iaitu retracement ke garisan SBR tadi. Kita enter sell dari sini dan lihatlah hasilnya. Price akan turun dan memberikan profit yang lebih besar. Jadi garisan SNR yang telah dilukis ini kita tak perlu padam, sebab garisan ini kita boleh pakai lagi selagi harga berlegar di kawasan ini. Contohnya, ada dua tempat di mana U-turn terjadi, jadi kita lukis garisan SNR di situ. Setiap kali price berada di zon-zon ini, reversal akan berlaku seperti yang ditunjukkan oleh anak panah biru dan merah di atas. Jadi, kita tidak perlu padam garisan SNR yang telah dilukis selagi harga semasa berhampiran dengannya. Biarkan sahaja kerana ia mungkin berguna pada masa akan datang. Jadi, untuk step-step dia ialah kita gunakan line chart dan buka pada time frame daily. Kemudian kita tukar kepada line chart. Di sini kita akan nampak U-turn dalam market dengan lebih mudah. Selepas U-turn dikenal pasti, letakkan garisan melintang berantasinya. Sesudah siap, tukarkan semula kepada candlestick chart. Terlalu banyak garisan akan menyemakkan chart kita. Jadi dua support dan dua resistance dari price semasa sudah cukup. Garisan selebihnya kita boleh padam. Jadi apabila salah satu dari dua SNR tersebut telah ditembusi, barulah kita cari SNR yang seterusnya. Jadi sesudah SNR daily atau major SNR kita siap, kita boleh mencari hala tuju price. Jadi price, jika price sudah breakout resistance, ini menandakan price akan naik lagi mencari resistance berikutnya. Jadi untuk hari ini kita akan tunggu price kembali ke garisan resistance tadi yang telah menjadi support untuk mencari peluang buy di zone SNR H4. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, kenapa kita tidak terus buy pada harga semasa? Ini kerana kita tidak mahu buy pada harga yang tinggi. Kita ingin buy low dan sell high. Apabila price break SNR, biasanya ia akan retrace terlebih dahulu. Pada waktu inilah kita akan entry post kita. Hi guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini
Kita akan sambung untuk technical analysis dalam forex, iaitu strategi yang kedua iaitu trend line dan channel. Jadi trend line ialah garisan menaik atau menurun yang menyambungkan titik-titik close ketara sesuatu trend. Jadi harus diingat bahawa titik-titik yang dimaksudkan ialah harga close bagi price tersebut, bukannya high atau low. Jadi kita hanya perlu sambungkan titik-titik yang ketara sahaja. Jadi untuk uptrend, kita akan sambungkan titik-titik close di low yang ketara. Trend dianggap telah bertukar jika price menembusi trend line ini, seperti rajah di bawah. Jadi cara untuk kita lukis trend line downtrend pun sama saja. Kita hanya cuma sambungkan titik-titik close di high yang ketara, seperti rajah gambar rajah ni lah. Jadi apabila kita meletakkan satu lagi garisan di atas atau bawah channel, bawah trend line, maka kita akan hasilkan satu channel. Channel mesti mempunyai dua garisan yang selari, iaitu kecerunan garisan di atas mesti sama dengan kecerunan garisan di bawah. Jadi untuk memudahkan kerja kita, kita boleh gunakan tool lah. Kita gunakan tool untuk buat trend line dan channel. Untuk cara trade menggunakan trend line atau channel ni mudah saja. Jadi apabila price mencecah trend line, kita akan ambil position mengikut haluan bertentangan. Trend line seharusnya digunakan untuk melihat ke mana hala tuju price sahaja. Ianya kurang sesuai digunakan sebagai petunjuk mutlak untuk entry point, tetapi ia dapat membantu anda untuk melihat trend semasa. Jadi untuk teknik trend line dan channel ni, kita akan sell apabila price mencecah trend line atas, manakala kita buy apabila mencecah trend line bawah. Jadi tips dia adalah seperti mana SNR, apabila point U-turn untuk melukis downline juga boleh dicari dengan lebih mudah menggunakan line chart. Seterusnya kita gunakan chart reversal pattern. Okey. Berikut merupakan beberapa corak chart yang biasa dilihat dan boleh dijadikan panduan dalam trading kita. Kesemua pattern ini menunjukkan bahawa perubahan trend mungkin akan berlaku. Jadi kita perlu be careful jika kita ternampak corak-corak sebegini. Jadi terdapat dua kategori reversal pattern, iaitu triangle dan double. Yang pertama, ascending triangle, iaitu segitiga menaik. Yang kedua adalah descending triangle, iaitu segitiga menurun. Dan symmetrical triangle untuk segitiga sama sisi. Jadi jika kita perhatikan kedua price ni, untuk double top, kita perhatikan kali kedua price mencecah kawasan high sebelum ini, iaitu shooting star akan terbentuk menandakan trend ini mungkin berubah. Seterusnya, double bottom, iaitu setelah mencecah low, price naik sedikit lalu U-turn semula. Walau bagaimanapun, apabila tiba di kawasan low sebelum ini, morning star with pin bar atau hammer terbentuk, menandakan trend mungkin berubah. Hi guys, welcome back to my channel. So for this video, kita akan belajar teknik yang ketiga, iaitu candlestick reversal signal. Jadi lepas kita belajar asas candlestick sebelum ni, pada video sebelum ni kita
Kita pula akan belajar mengenai petunjuk perubahan trend menggunakan Candlestick Reversal Signal, CRS. Tapi sebelum itu saya akan terangkan apakah pemahaman di sebalik pembentukan Candlestick Reversal Signal. Jadi di sebalik setiap Candlestick Reversal Signal yang terbentuk, dia ada cerita di sebaliknya. Jadi kita akan terangkan apa yang menyebabkan sesuatu Candlestick Reversal Signal itu terbentuk dan kenapa ia dikatakan sebagai reversal signal. Jadi contohnya pada pair Euro USD yang berada dalam uptrend, buyer mulanya menguasai pergerakan pada ketika ini. Kemudian perhatikan CRS dalam bulatan iaitu shooting star. Apakah faktor yang membuatkan terbentuknya sebegitu? Candlestick tersebut naik pada mulanya. Buyers yang menguasai pasaran telah close position mereka untuk take profit. Kemudian seller masuk market dan menekan price untuk terus turun. Price ditekan sehinggalah ia close di kawasan open price. Lalu terbentuklah candlestick shooting star. Jadi pada waktu ini seller sudah pun mula menguasai pasaran dan terus menerus menekan harga untuk terus turun. Jadi kita kena ingat ialah candlestick adalah bahasa trading. Jadi kita untuk mengetahui candlestick boleh lihat video sebelum ni. Seterusnya kita akan kenal apa itu maksud di sebalik satu candlestick. Yang pertama ialah body. Body melambangkan berapa ramai buyer atau seller di dalam market. Jika bodinya panjang, maka maksudnya ramai buyer atau seller sedang open position. Jika body yang pendek, buyer seller semakin berkurangan dan melemah. Shadow pula ialah rejection yang berlaku disebabkan trader take profit atau pihak lawan cuba menguasai market. Shadow atas panjang bermaksud seller menolak harga ke bawah dan buyers mulai berkurangan dalam pasaran kerana mereka take profit dan keluar dari market. Shadow bawah panjang pula bermaksud buyer menolak harga ke atas dan seller mula keluar market. Jika kita tengok contoh candlestick di bawah beserta penjelasannya, bila candlestick sudah difahami, maka kita boleh jangkakan ke mana market akan pergi selepas itu. Jadi untuk yang pertama ialah pin bar. Ini adalah candlestick berbentuk pin bar di mana shadow panjang ke atas menunjukkan pada mulanya ia naik tinggi sebelum seller masuk menekan harga ke bawah. Price dijangka turun kerana seller semakin kuat. Yang kedua ialah hammer. Ini adalah candlestick berbentuk hammer. Penjelasannya adalah bertentangan dengan pin bar. Jika shadow candlestick yang reject zone SNR iaitu garis biru seperti ini adalah berpotensi untuk memberikan profit yang lebih besar. Okey, yang ketiga ialah inside bar atau doji. Ia menandakan buyer dan seller sama kuat, di mana price boleh breakout ke atas atau ke bawah. Tapi selalunya ia akan mengikut trend semasa. Yang ini ialah bentuk tanpa nama. Kita kena fahamkan siapa yang berkuasa dan rejection datang dari arah mana. Contoh di sebelah, buyer sudah mula menguat, jadi price mula naik lagi. Candlestick di H4 dan daily bergerak secara teratur seperti tangga. Apabila candlestick sudah mula melepasi high dan low candlestick sebelumnya, selalunya ia akan meneruskan perjalanannya.
Malah di time frame ini juga jarang berlaku fast signal. Kita kena elakkan time frame lebih kecil jika tidak mahu dia berdaya market. Jadi bentuk candlestick bukan 100% seperti dalam video yang saya tunjukkan. Sebab itu kita kena faham bahasa candlestick, barulah trading akan menjadi lagi mudah dan senang untuk profit. Kita tak perlu nak hafal nama candlestick, yang penting kita tahu ke mana dia nak pergi selepas ia close. Candlestick yang jelas hala tujuannya selalu kelihatan pada candlestick H4. Jadi ini adalah contoh candlestick, jenis-jenis candlestick dan penjelasannya. Jadi kita boleh lihat untuk shooting star, candlestick ni berbentuk seperti ini, iaitu body kecil di bahagian bawah, shadow panjang ke atas, tetapi tiada atau sedikit shadow ke bawah. Biasanya shooting star ni muncul ketika uptrend. Dia menandakan tanda bearish akan berlaku. Tidak kisah warna apa, tetapi merah lebih baik. Yang kedua adalah hammer, inverted hammer. Ciri-cirinya ialah body kecil di bahagian bawah, shadow panjang ke atas, tapi tiada atau sedikit pun shadow ke bawah. Ia pun sama muncul ketika downtrend. Dia menandakan tanda bullish akan berlaku. Kita tak kisah warna apa, tetapi colour hijau lagi baik untuk menunjukkan dia adalah bullish. Okay, yang ketiga adalah hanging man. Hanging man ni terbalik daripada shooting star dan inverted hammer. Dia body kecil di bahagian atas, shadow panjang ke bawah, tetapi tiada atau sikit shadow di atas. Dia muncul ketika uptrend, menandakan tanda bearish akan berlaku. Tak kisah colour apa, tapi merah lagi baik. Okay, yang keempat adalah candlestick berbentuk hammer, iaitu body kecil di bahagian atas, shadow panjang ke bawah, tetapi tiada atau sedikit shadow ke atas. Ia muncul ketika downtrend, menandakan bullish akan berlaku. Tidak kisah warna apa, tetapi hijau lagi baik. Yang kelima adalah pin bar atau PB. Okey, dia merupakan singkatan bagi Pinocchio bar. Sama seperti hammer, shooting star, hanging man, inverted hammer, tapi shadow lebih panjang dan body lebih kecil. Harga open dan close berhampiran close price candlestick ini, menandakan trend akan berubah arah. Okay, yang keenam adalah bullish dan bearish outside bar ataupun BUOB dan BEOB. Ciri-cirinya ialah body menelan ke semua atau sebahagian besar. 70% body candlestick sebelumnya. Hanya sedikit shadow di atas dan di bawah, muncul ketika downtrend BUOB atau uptrend BEOB. Tanda bullish BUOB atau bearish BEOB akan berlaku. BUOB berwarna hijau, manakala BEOB berwarna merah. Yang ketujuh, doji dan spinning tops. Ciri-cirinya ialah body yang lebih kecil atau tiada body dengan shadow sederhana, panjang di atas dan di bawah. Boleh muncul di mana-mana part dalam market, terutamanya bila sideways trend. Tanda market tidak dapat membuat keputusan sama ada nak bullish atau bearish. Yang ke-8 ialah morning dan evening star, iaitu doji atau reversal signal, shooting star, hammer dan hanging man di tengah-tengah. Candlestick berlawanan di kiri dan kanan. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ini kita akan sambung
kenal chart, iaitu carta atau graf dalam kita punya forex. Okey, yang pertama, chart atau graf ni berfungsi sebagai kompas kepada trader, tak kira saham, forex, CPO dan lain-lain. Jadi melalui graf ni kita akan buat analisis pada chart. Kita akan dapat gambaran yang lebih jelas mengenai arah pasaran. Dalam topik yang penting ni, kita akan belajar mengenai line chart, bar chart dan candlestick chart. Jadi, line chart. Line chart menunjukkan harga close sahaja untuk sesuatu time frame. Yang kedua, bar chart menunjukkan harga open, high, low dan close. So, kita boleh kenal dengan singkatan OHLC. Jadi harga open ditunjukkan ialah oleh senggak kiri, manakala harga close ditunjukkan oleh senggak kanan. Titik tertinggi dan terendah pula boleh dirujuk pada hujung garisan. Jadi kenapa kita tak gunakan kedua-dua chart ini sebagai rujukan? Okey, yang pertama sebab kekurangan data. Kerana line chart hanya menunjukkan harga close sahaja. Yang kedua, sukar dilihat sekali imbas sama ada bar itu bullish, bearish atau neutral jika kita zoom out apabila ingin melihat gambaran lebih luas. Ini kerana sebab garisan bar chart akan menjadi sangat halus apabila kita zoom out. Yang ketiga, sukar ditafsir dan dilihat jika dipecahkan kepada time frame yang lebih kecil. Okey, jadi candlestick chart ni telah diperkenalkan oleh trader Jepun sejak kurun ke-18 untuk melihat turun naik harga beras. Dulu, candlestick hanya digunakan di Jepun. Tapi sejak ilmu ini disebarkan oleh Steve Nissen di dalam bukunya Beyond Candlestick, barulah candlestick digunakan secara meluas di seluruh dunia. Candlestick sama sahaja dengan bar chart, cuma ianya lebih mudah ditafsir sekali imbas kerana ruang antara open dan close diisikan dengan warna. Jadi, ini akan menjadikan analisis kita lagi mudah, cepat dan tepat. Jadi, cuba kita bandingkan chart sama di bawah. Open iaitu O, harga permukaan untuk sesuatu time frame. High atau H, harga tertinggi yang dicapai dalam sesuatu time frame. Low iaitu harga terendah yang dicapai dalam suatu time frame. Close, harga penutup untuk sesuatu time frame. Body ialah jarak di antara open dan close yang diisikan dengan warna. Dan shadow, jarak di antara open, close ke high low. Seterusnya, kita akan kenal iaitu perbezaan antara bull dan bear. Jadi terdapat dua perbezaan ketara di antara bull dan bear candlestick, iaitu kalau bull candlestick dia punya open di bawah, close di atas. Tetapi bear candlestick dia punya open di atas, close di bawah. Jadi biasanya bull candlestick ni kita warnakan dengan putih, manakala warnakan putih, biru atau hijau. Manakala bearish candlestick kita warna hitam atau merah. Yang ni kita boleh ubahlah mengikut masing-masing punya cita rasa. Jadi penjuru atas kiri menunjukkan maklumat pair dan time frame berserta OHLC candlestick yang paling kanan, kotak merah. Pair yang sedang dianalisis ialah Euro dan Great Britain. Setiap candlestick di atas mengandungi informasi untuk 4 jam. Jadi kita akan point ke arah close untuk mendapatkan maklumat OHLC. Merujuk kepada candlestick di atas anak panah, harga open ialah 0.87550. Dan setelah 4 jam berlalu, harga close ialah 0.86830. Jadi dalam masa 4 jam tersebut, high dan low yang dicapai ialah 0.87730 dan 0.86710. Candlestick ini bermula pada pukul 4
bertarikh 21/5/2010 dan volume yang didagangkan ialah 5,581. Jadi kita boleh juga membaca OHLC di bahagian bawah chart anda. Kita tak perlu point ke arah close, hanya pastikan pointer mouse kita selari dengan candlestick yang ingin dikaji. Info OHLC yang sama akan terpapar di bawah chart. Time frame atau TF ialah penunjuk harga OHLC dalam satu julat masa. Julat masa yang dimaksudkan boleh jadi 1 minit, 5 minit, 1 jam, 4 jam, 1 hari dan seterusnya. Untuk pemahaman yang lagi jelas, kita boleh rujuk candlestick H4 di bawah. Jadi candlestick time frame H4 pukul 12 pada 20 Mei 2010 di atas bawah anak panah biru boleh diterjemahkan sebagai harga buka. Dalam masa 4 jam, harga naik setinggi 1.07190. Harga terendah yang dicapai pula ialah 1.06080. Sesudah 4 jam, akhirnya harga ditutup pada paras 1.06560 pukul 4. Begitulah cara membaca candlestick. Tak kira apa pun time frame yang ditunjuk, mengikut contoh di atas, candlestick baru akan terbentuk setiap 4 jam. Jika kita merujuk kepada time frame yang besar, kita tidak akan melihat secara terperinci pergerakan price. Contohnya, candlestick tadi menunjukkan harga tertinggi pada harga 1.07190 di antara jam 12 hingga 4. Secara tepatnya, jadi kita tengok berapa jam yang diambil untuk price mencecah paras tertinggi tersebut. Untuk jawab soalan ni, kita perlu kaji time frame yang lebih kecil. Mari kita lihat candlestick jam 1 di sebelah. Jadi candlestick H4 sebelum ni boleh dipecahkan kepada 4 unit candlestick H1. 4 jam bahagi 1. Dia 4 candlestick. Jadi 4 candlestick H1 bersamaan 1 candlestick H4. Price mencecah high iaitu 1.07190 di antara jam 2 hingga 3. Itu untuk jam. Bagaimana pula jika kita ingin tahu lebih terperinci iaitu pada minit ke berapa? Kita boleh zoom in pula kepada chart time frame M1. Jadi untuk time frame 60 minit candlestick H1 kita boleh pecahkan kepada 60 unit candlestick M1. Jadi 1 unit candlestick H1 bersamaan 60 unit candlestick M1. Jadi daripada candlestick M1 di atas, price mencecah 1.07190 pada pukul 2.25. Jadi kita perlu memahamilah bagaimana time frame yang besar boleh dipecahkan kepada time frame yang lebih kecil. Kemahiran membaca time frame merupakan salah satu asas penting yang perlu dikuasai untuk menjadi trader yang berjaya. Time frame yang terbaik adalah time frame yang berjangka panjang seperti 4 jam, 1 hari dan 1 minggu. Ini kerana time frame ini mengandungi lebih banyak maklumat, dapat menggambarkan keadaan semasa dengan lebih tepat serta mudah menunjukkan kita arah tuju market. Time frame yang kecil seperti 1 minit, 5 minit dan 15 minit tidak boleh diharap kerana akan memberikan anda banyak false signal. Jadi kita kena lihat chart yang pada skala besar lah. Big picture baru anda boleh lihat real market tersebut untuk melihat trend. Hi guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ni kita akan belajar trend pasaran dan juga teknik untuk analisis yang pertama iaitu support and resistance. Jadi untuk trend pasaran ni kita ada
beberapa jenis trend, iaitu yang pertama uptrend, iaitu kita cari peluang untuk buy sahaja. Uptrend atau UT adalah siri kenaikan harga yang mencipta high dan low yang lebih tinggi daripada sebelumnya. High yang lebih tinggi dilabel sebagai HH, iaitu higher high, manakala low yang lebih tinggi dilabel sebagai higher low, HL. Yang kedua ialah downtrend, iaitu kita hanya mencari peluang untuk sell sahaja. Definisi bagi downtrend atau DT pula ialah terbalik daripada uptrend, iaitu siri penurunan harga yang mencipta high dan low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ia dilabel dengan lower high dan lower low. Yang ketiga, iaitu yang last sekali, ialah sideways trend, iaitu kita tunggu retracement selepas breakout. Sideways trend ni terjadi apabila price bergerak turun dan naik dalam jumlah yang kecil, iaitu kurang daripada 30 pip. Kita tidak perlu enter position ketika sideways trend ni kerana tidak banyak profit yang boleh diperoleh dalam pergerakan sebegini. Apabila price berada dalam sideways trend ni, ia akan menandakan breakout akan berlaku, iaitu pergerakan drastik yang keluar daripada zon sideways sebelumnya. Lebih lama price dalam sideways trend ni, maka lebih besarlah breakout yang bakal berlaku. Okay, so kita akan belajar teknik konsep yang pertama, iaitu support and resistance. Support and resistance SNR ni adalah teknik yang klasik yang mudah tapi sangat-sangat berkuasa. Kita tanpa menggunakan bantuan petunjuk yang lain pun, SNR saja sudah memadai untuk memberikan profit kat kita yang lagi lumayan. Jadi ini adalah gambar rajah contoh untuk support and resistance. Support ni kita boleh diibaratkan seperti lantai, manakala resistance pula kita boleh andaikan seperti ceiling. Jadi ketika uptrend, price akan mendaki sehingga ke puncak. Setelah sampai puncak, price akan turun untuk seketika. Setelah peringkat ini dinamakan retracement, iaitu price akan turun sekejap sebelum menyambung pendakiannya. Jadi puncak tertinggi yang dicapai sebelum retracement itulah kita namakan resistance atau ceiling. Manakala titik di mana price mula membuat U-turn untuk menyambung pendakiannya pula kita panggil support. Jadi jika kita perhatikan betul-betul, titik SNR ini kita boleh labelkan sebagai HH, HN, LH dan LL. Yang mana kita dah belajar sebelum ni dalam trend pasaran. Jadi apabila price menyambung pendakiannya dan melepasi titik resistance sebelum ni, breakout, resistance tadi akan terhapus dan bertukar menjadi support. Fenomena ni kita boleh namakan sebagai resistance become support ataupun RBS. Jadi untuk pemahaman yang lagi mudah, kita akan rujuk gambar ni. Untuk konteks downtrend pun sama sahaja. Apabila dalam uptrend, price akan menuju ke arah resistance, manakala downtrend pula price akan menuju ke arah support. Apabila support telah berjaya dipecahkan, maka support tersebut akan menjadi resistance pula, dan HBR support become resistance. Jadi kita kena ingat, price akan sentiasa mencari garisan SNR ini. Apabila SNR telah dibocori, kemungkinan besar price akan terus naik atau turun mencari SNR level yang seterusnya. Selepas price membocori SNR dan naik turun dengan drastik, ia akan kembali semula ke garisan RBS, iaitu resistance become support untuk uptrend atau support become resistance untuk downtrend.
Selain itu kita kena ingat SNR ini adalah zone, bukan nombor genap. Jadi biasanya SNR terjadi di tempat yang dipanggil big round number seperti 1.34, 0.91 dan 90.00. Ini kerana big trader atau investor melihat kepada harga-harga di kawasan ini untuk entry position. Jadi kita pun kena ikut apa yang mereka buat. Kita kena pasti pergerakan naik atau turun market dan perhatikan di mana price membuat U-turn. Lepas tu kita labelkan S untuk support atau R untuk resistance. Kita lukis garisan melintang iaitu horizontal line di kawasan puncak atau lantai di mana price mula membuat U-turn. Jadi kita jika perhatikan pergerakan price di sekitar garisan yang telah dilukis, jika garisan ini menjadi RBS atau SBR, kita boleh bersiap sedia untuk entry position ataupun kita siap sedia untuk kita set pending order. Jika kita lihat hasil menggunakan SNR, kita akan dapat buy atau sell dengan menggunakan stop loss yang sangat sedikit, tetapi memberikan potensi profit yang sangat besar. Contoh kedua, lihat pada zone support. Price menebusi zone support tersebut iaitu breakout, lalu menjadi SBR. Selepas breakout, price naik semula iaitu retracement ke garisan SBR tadi. Kita enter sell dari sini dan lihatlah hasilnya. Price akan turun dan memberikan profit yang lebih besar. Jadi garisan SNR yang telah dilukis ini kita tak perlu padam, sebab garisan ini kita boleh pakai lagi selagi harga berlegar di kawasan ini. Contohnya, ada dua tempat di mana U-turn terjadi, jadi kita lukis garisan SNR di situ. Setiap kali price berada di zon-zon ini, reversal akan berlaku seperti yang ditunjukkan oleh anak panah biru dan merah di atas. Jadi, kita tidak perlu padam garisan SNR yang telah dilukis selagi harga semasa berhampiran dengannya. Biarkan sahaja kerana ia mungkin berguna pada masa akan datang. Jadi, untuk step-step dia ialah kita gunakan line chart dan buka pada time frame daily. Kemudian kita tukar kepada line chart. Di sini kita akan nampak U-turn dalam market dengan lebih mudah. Selepas U-turn dikenal pasti, letakkan garisan melintang berorientasinya. Sesudah siap, tukarkan semula kepada candlestick chart. Terlalu banyak garisan akan menyemakkan chart kita. Jadi dua support dan dua resistance dari price semasa sudah cukup. Garisan selebihnya kita boleh padam. Jadi apabila salah satu dari dua SNR tersebut telah ditembusi, barulah kita cari SNR yang seterusnya. Jadi sesudah SNR daily atau major SNR kita siap, kita boleh mencari hala tuju price. Jadi price, jika price sudah breakout resistance, ini menandakan price akan naik lagi mencari resistance berikutnya. Jadi untuk hari ini kita akan tunggu price kembali ke garisan resistance tadi yang telah menjadi support untuk mencari peluang buy di zone SNR H4. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, kenapa kita tidak terus buy pada harga semasa? Ini kerana kita tidak mahu buy pada harga yang tinggi. Kita ingin buy low dan sell high. Apabila price break SNR, biasanya ia akan retrace terlebih dahulu. Pada waktu inilah kita akan entry post kita. Hi guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini, kita akan sambung untuk technical analysis dalam forex, iaitu strategi yang kedua iaitu trend line dan channel. Jadi trend line ialah
garisan menaik atau menurun yang menyambungkan titik-titik close ketara sesuatu trend. Jadi harus diingat bahawa titik-titik yang dimaksudkan ialah harga close bagi price tersebut, bukannya high atau low. Jadi kita hanya perlu sambungkan titik-titik yang ketara sahaja. Jadi untuk uptrend, kita akan sambungkan titik-titik close di low yang ketara. Trend dianggap telah bertukar jika price menembusi trend line ini, seperti rajah di bawah. Jadi cara untuk kita lukis trend line downtrend pun sama saja. Kita hanya cuma sambungkan titik-titik close di high yang ketara, seperti rajah, gambar rajah ni lah. Jadi apabila kita meletakkan satu lagi garisan di atas atau bawah channel, bawah trendline, maka kita akan hasilkan satu channel. Channel mesti mempunyai dua garisan yang selari, iaitu kecerunan garisan di atas mesti sama dengan kecerunan garisan di bawah. Jadi untuk memudahkan kerja kita, kita boleh gunakan tool lah. Kita gunakan tool untuk buat trendline dan channel. Untuk cara trik menggunakan trendline atau channel ni mudah saja. Jadi apabila price mencecah trendline, kita akan ambil position mengikut haluan bertentangan. Trendline seharusnya digunakan untuk melihat ke mana hala tuju price sahaja. Ianya kurang sesuai digunakan sebagai petunjuk mutlak untuk entry point, tetapi ia dapat membantu anda untuk melihat trend semasa. Jadi untuk teknik trendline dan channel ni, kita akan sell apabila price mencecah trendline atas, manakala kita buy apabila mencecah trendline bawah. Jadi tips dia adalah seperti mana SNR, apabila point U-turn untuk melukis downline juga boleh dicari dengan lebih mudah menggunakan line chart. Seterusnya kita gunakan chart reversal pattern. Okay. Berikut merupakan beberapa corak chart yang biasa dilihat dan boleh dijadikan panduan dalam trading kita. Kesemua pattern ini menunjukkan bahawa perubahan trend mungkin akan berlaku. Jadi kita perlu be careful jika kita ternampak corak-corak sebegini. Jadi terdapat dua kategori reversal pattern, iaitu triangle dan double. Yang pertama, ascending triangle, iaitu segitiga menaik. Yang kedua adalah descending triangle, iaitu segitiga menurun. Dan symmetrical triangle untuk segitiga sama sisi. Jadi jika kita perhatikan kedua price ni, untuk double top, kita perhatikan kali kedua price mencecah kawasan high sebelum ini, iaitu shooting star akan terbentuk menandakan trend ini mungkin berubah. Seterusnya, double bottom, iaitu setelah mencecah low, price naik sedikit lalu U-turn semula. Walau bagaimanapun, apabila tiba di kawasan low sebelum ini, Morningstar with pin bar atau hammer terbentuk, menandakan trend mungkin berubah. Hi guys, welcome back to my channel. So for this video, kita akan belajar teknik yang ketiga, iaitu candlestick reversal signal. Jadi lepas kita belajar asas candlestick sebelum ni, pada video sebelum ni kita pula akan belajar mengenai petunjuk perubahan trend menggunakan candlestick reversal signal, CRS. Tapi sebelum itu saya akan terangkan apakah pemahaman di sebalik pembentukan candlestick reversal signal.
Jadi di sebalik setiap candlestick reversal signal yang terbentuk, uh, dia ada cerita di sebaliknya. Jadi kita akan terangkan apa yang menyebabkan sesuatu candlestick reversal signal itu terbentuk dan kenapa ia dikatakan sebagai reversal signal. Jadi uh, contohnya pada pair Euro USD yang berada dalam uptrend, buyer mulanya menguasai pergerakan pada ketika ini. Kemudian perhatikan CRS dalam bulatan iaitu shooting star. Apakah faktor yang membuatkan terbentuknya sebegitu? Candlestick tersebut naik pada mulanya. Buyers yang menguasai pasaran telah close position mereka untuk take profit. Kemudian seller masuk market dan menekan price untuk terus turun. Price ditekan sehinggalah ia close di kawasan open price. Lalu terbentuklah uh, candlestick shooting star. Jadi pada waktu ini, seller sudah pun mula menguasai pasaran dan terus menerus menekan harga untuk terus turun. Jadi kita kena ingat ialah candlestick adalah bahasa trading. Jadi kita untuk mengetahui candlestick boleh lihat video sebelum ni. Seterusnya kita akan kenal apa itu maksud di sebalik satu candlestick. Yang pertama ialah body. Body melambangkan berapa ramai buyer atau seller di dalam market. Jika bodinya panjang, maka maksudnya ramai buyer atau seller sedang open position. Jika body yang pendek, buyer seller semakin berkurangan dan melemah. Shadow pula ialah rejection yang berlaku disebabkan trader take profit atau pihak lawan cuba menguasai market. Shadow atas panjang bermaksud seller menolak harga ke bawah dan buyers mulai berkurangan dalam pasaran kerana mereka take profit dan keluar dari market. Shadow bawah panjang pula bermaksud buyer menolak harga ke atas dan seller mula keluar market. Jika kita tengok contoh candlestick di bawah beserta penjelasannya, bila candlestick sudah difahami, maka kita boleh jangkakan ke mana market akan pergi selepas itu. Jadi untuk yang pertama ialah pin bar. Ini adalah candlestick berbentuk pin bar di mana shadow panjang ke atas menunjukkan pada mulanya ia naik tinggi sebelum seller masuk menekan harga ke bawah. Price dijangka turun kerana seller semakin kuat. Yang kedua ialah hammer. Ini adalah candlestick berbentuk hammer. Penjelasannya adalah bertentangan dengan pin bar. Jika shadow candlestick yang reject zone SNR iaitu garis biru seperti ini adalah lebih berpotensi untuk memberikan profit yang lebih besar. Okey, yang ketiga ialah inside bar atau doji. Ia menandakan buyer dan seller sama kuat di mana price boleh breakout ke atas atau ke bawah. Tapi selalunya ia akan mengikut trend semasa. Yang ini ialah bentuk tanpa nama. Kita kena fahamkan siapa yang berkuasa dan rejection datang dari arah mana. Contoh di sebelah, buyer sudah mula menguat, jadi price mula naik lagi. Candlestick DH4 dan daily bergerak secara teratur seperti tangga. Apabila candlestick sudah mula melepasi high dan low candlestick sebelumnya, selalunya ia akan meneruskan perjalanannya. Malah di time frame ini juga jangan berlaku false signal. Kita kena elakkan time frame lebih kecil jika tidak mahu diperdaya market. Jadi bentuk candlestick bukan 100% seperti dalam video yang saya tunjukkan. Sebab itu kita kena faham bahasa candlestick
barulah trading akan menjadi lagi mudah dan senang untuk profit. Kita tak perlu nak hafal nama candlestick, yang penting kita tahu ke mana dia nak pergi selepas ia close. Candlestick yang jelas hala tujunya selalu kelihatan pada candlestick H4. Jadi ini adalah contoh candlestick, jenis-jenis candlestick dan penjelasannya. Jadi kita boleh lihat untuk shooting star, candlestick ni berbentuk seperti ini, iaitu body kecil di bahagian bawah, shadow panjang ke atas, tetapi tiada atau sedikit shadow ke bawah. Biasanya shooting star ni muncul ketika uptrend. Dia menandakan tanda bearish akan berlaku. Tidak kisah warna apa, tetapi merah lebih baik. Yang kedua adalah hammer, inverted hammer. Ciri-cirinya ialah body kecil di bahagian bawah, shadow panjang ke atas, tapi tiada atau sedikit pun shadow ke bawah. Ia pun sama muncul ketika downtrend. Dia menandakan tanda bullish akan berlaku. Kita tak kisah warna apa, tetapi colour hijau lagi baik untuk menunjukkan dia adalah bullish. Okay, yang ketiga adalah hanging man. Hanging man ni terbalik daripada shooting star dan inverted hammer. Dia body kecil di bahagian atas, shadow panjang ke bawah, tetapi tiada atau sikit shadow di atas. Dia muncul ketika uptrend, menandakan tanda bearish akan berlaku. Tak kisah colour apa, tapi merah lagi baik. Okay, yang keempat adalah candlestick berbentuk hammer, iaitu body kecil di bahagian atas, shadow panjang ke bawah, tetapi tiada atau sedikit shadow ke atas. Ia muncul ketika downtrend, menandakan bullish akan berlaku. Tidak kisah warna apa, tetapi hijau lagi baik. Yang kelima adalah pin bar atau PB. Okay, dia merupakan singkatan bagi Pinocchio bar. Sama seperti hammer, shooting star, hanging man, inverted hammer, tapi shadow lebih panjang dan body lebih kecil. Harga open dan close berhampiran close price candlestick ini, menandakan trend akan berubah arah. Okay, yang keenam adalah bullish dan bearish outside bar ataupun BUOB dan BEOB. Ciri-cirinya ialah body menelan ke semua atau sebahagian besar. 70% body candlestick sebelumnya. Hanya sedikit shadow di atas dan di bawah, muncul ketika downtrend BUOB atau uptrend BEOB. Tanda bullish BUOB atau bearish BEOB akan berlaku. BUOB berwarna hijau, manakala BEOB berwarna merah. Yang ketujuh, doji dan spinning tops. Ciri-cirinya ialah body yang lebih kecil atau tiada body dengan shadow sederhana, panjang di atas dan di bawah. Boleh muncul di mana-mana part dalam market, terutamanya bila sideways trend. Tanda market tidak dapat membuat keputusan sama ada nak bullish atau bearish. Yang ke-8 ialah morning dan evening star, iaitu doji atau reversal signal, shooting star, hammer dan hanging man di tengah-tengah. Candlestick berlawanan di kiri dan kanan,